Salam sejahtera. Hari ini kita lihat pula bagaimana nak tulis karangan dengan menggunakan teknik prep. Okey. Kita semua tahu teknik prep kan? Teknik prep ni untuk penulisan karangan bahagian isi. Bukan pengenalan, bukan penutup, bahagian isi. Setiap isi yang bagus, ini perenggan isi kamu tulis kan? Setiap isi yang bagus mesti ada point. Mesti ada point. Point maknanya isi yang cukup jelas. Ayat pertama yang kamu tulis tu cukup jelas, memenuhi kehendak soalan. Kalau soalan ni tengok faedah aktiviti sukan, maka ayat pertama ni mesti berkaitan dengan faedah. Jadi senang cikgu kamu periksa, dia akan faham apa yang kamu cuba maksudkan. Okay, lepas tu kena bagi reason. Any reasons, you can give any reason. Reason ni macam huraian. Dalam huraian kita menanya pelbagai soalan seperti what, who, when, where, how, why. Dan antara soalan yang sangat penting ialah soalan seperti mengapa, bagaimana, kesannya. Kamu boleh tanya mengapa, bagaimana, kesan. Ini 3 persoalan yang sangat penting, harus dijawab. Jangan lupa bagi beberapa contoh examples ni, contoh yang berkaitan dengan tajuk. Bagi contoh-contoh yang sesuai. Dan akhir sekali, adalah elok jika kita dapat selitkan peribahasa dalam karangan ini. Jadi inilah 4 perkara dalam teknik prep. Okay? Point, reasons, examples and peribahasa. Untuk pelajar tingkatan 5, kalau nak tambah satu lagi P boleh, satu lagi point, satu lagi ialah point again. Tegaskan point itu sekali lagi. Untuk UPSR tingkatan 1, tingkatan 2 tidak perlu kerana karangan kamu tidak begitu panjang. Okey? Jadi ini teknik prep. Sekarang kita nak cuba apply prep dalam topik kita hari ini, iaitu faedah aktiviti sukan. Okey, apakah faedah aktiviti sukan? Kamu tahu banyak faedah kan aktiviti sukan. Menyihatkan badan, mengisi masa lapang, mengurangkan stres. Jadi hari ini kita ambil isi yang berat sikit, mengurangkan stres. Okay, how do you start? I'm not writing pengenalan, okay? I'm going straight to the point. Isi, perenggan isi. Saya dah tulis perenggan isi, bukan pengenalan. Okay? Alright, saya terus tulis faedah aktiviti sukan. Faedah aktiviti sukan. Saya terus mulakan karangan saya dengan satu faedah. Okay, semua salin. Satu faedah aktiviti sukan. Satu faedah aktiviti sukan termasuklah satu faedah aktiviti sukan termasuklah mengurangkan stres para pelajar. Mengurangkan stres para pelajar. Okey, ini apa dia? Point. First thing I write, point. Tulis satu faedah. Jangan bagi tulis salah satu. Salah satu means one wrong. Adik, salah berapa? Saya salah satu. Jangan guna salah satu, just start with satu is enough. Good enough. Okey, sambung. Lepas point, saya kena bagi reason. Satu faedah aktiviti sukan termasuklah mengurangkan stres para pelajar. Di sini akan muncul soalan, why you are saying so? How? What happens? Okay, all kind of questions will come in the reader's mind, your teacher's mind. So you have to ask those questions and answer. Okay, macam itulah kita tulis essay. Tuliskan apa yang kita nak tambah. Satu faedah aktiviti sukan termasuklah mengurangkan stres para pelajar. Okey. Kamu boleh kata tadi saya guna para pelajar, sekarang saya tulis pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar biasanya sibuk. Pelajar-pelajar biasanya sibuk dengan pelbagai tugasan akademik. Kerja rumah, ada projek, ada polio, ada macam-macam kamu buat kan.
Okey, exam ada. Jadi tugasan akademik. Dia sibuk dengan tugasan akademik, akibatnya stres dia meningkat. Okey, hal ini kamu boleh kata hal ini meningkatkan tekanan. Tadi saya guna apa? Stres. Sekarang saya guna tekanan. Same meaning, okey? Ejaan jaga. Ini satu S saja di belakang. Ini bahasa Melayu. English double S. Okey, meningkatkan, okey. Hal ini meningkatkan tekanan para pelajar. Tekanan saya boleh kata di sini tekanan setiap pelajar. Okey. Lepas tu saya nak bagi contoh aktiviti sukan. Kita bagi contoh lah seperti aktiviti sukan seperti bola sepak permainan ni, okey. Aktiviti sukan seperti bola sepak, badminton dan kamu nak guna dan boleh, nak guna atau boleh, okey. Seperti bola sepak, badminton dan apa? Dan apa lagi yang kamu main di sekolah kamu? Bola sepak, badminton dan bola keranjang dan hoki. Okey, dan hoki dapat merehatkan minda pelajar. Okey, setakat ni saya dah tulis apa? Saya sudah tulis point, saya dah bagi reason, saya dah bagi example. Tinggal satu saja. Apa dia satu lagi? Peribahasa. Point, reason, example, peribahasa. Okey, so macam mana nak selitkan peribahasa sebagai ayat terakhir dalam karangan ini? Okey, kamu boleh kata pepatah Melayu ada mengatakan badan cerdas, otak cerdas. Cukup tempat saya. Otak cerdas. Okey, ini karangan kita untuk hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Okey. Satu faedah aktiviti sukan termasuklah mengurangkan stres para pelajar. Pelajar-pelajar biasanya sibuk dengan pelbagai tugasan akademik. Hal ini meningkatkan tekanan setiap pelajar. Aktiviti sukan seperti bola sepak, badminton dan hoki dapat merehatkan minda pelajar. Pepatah Melayu ada mengatakan badan cergas, otak cerdas. Okey, jangan lupa di sini noktah saya letak tadi noktah. Okey. Jadi apa yang ada di sini nombor satu? Nombor satu ada apa yang saya katakan sebagai point. Apa poinnya? Mengurangkan stres. Lepas tu ada apa? Reason. Apa reason? Pelajar sibuk dari segi akademik. Apa akibatnya? Akibatnya tekanan dia meningkat. Okey, ini pun part of the reason juga. Okey. Why para pelajar sibuk? What happens because of that? Ini meningkatkan tekanan. Whatever question that comes to your mind, you answer. When you say point, there will be questions that appears in your mind. You answer. Kamu answer sekali pun cukup. R ni kamu UPSR tulis sekali pun cukup. Saya tulis 2 kali. Saya hanya berikan contoh kepada kamu. Okey. Lepas tu kita bagi apa? PRE. Example. Kat mana example? Hoki, badminton semua ni adalah example. Saya dah bagi example. Akhir sekali di sini saya letakkan peribahasa. Jadi inilah teknik prep. Dan dalam penulisan ini saya telah memberikan keutamaan kepada pemilihan perkataan. Pemilihan perkataan seperti tengok tadi saya guna perkataan seperti para pelajar. Tadi saya guna para pelajar. Ayat seterusnya saya kena ubahlah. Saya kena ubah guna perkataan lain macam pelajar-pelajar. Lepas tu saya guna apa? Setiap pelajar.
Macam tu juga dalam karangan lain. Kamu kena ubah perkataan itu. Jangan repeat perkataan yang sama. Mungkin lepas tu boleh repeat. Tengok di sini saya repeat pelajar sekali lagi kan. Saya repeat pelajar. Doesn't matter lah. Doesn't matter. Di sini saya kata minda pelajar, guna perkataan single saja, pelajar saja. Jadi ini satu perkara untuk memperkaya karangan anda. Baru nampak elok, baru nampak yang kamu ni betul-betul ada penguasaan bahasa Melayu. Okey, itu satu. Dua, di sini saya guna perkataan stress. Di sini saya guna tekanan. Kamu nak guna stress atau tekanan pun boleh. Jadi dia jadi 3 perkataan, stress atau tekanan. 3 perkataan. Okey? Dan apa lagi yang saya nak tunjukkan kepada kamu? Okey, banyak pelajar ada kelemahan yang serius. Kelemahan yang serius di sini. Dia tak tahu tulis hal ini, dia pergi tulis ini. Saya dah buat satu video, saya dah terangkan dengan jelas. Jangan sekali-kali mulakan ayat dengan ini. It should be hal ini. Hal ini, langkah ini, usaha ini, tindakan ini. Bukannya ini. Jangan mula dengan ini. Hal ini, hal apa? Hal inilah. Pelbagai tugasan akademik. Hal ini meningkatkan tekanan setiap pelajar. Aktiviti sukan seperti, tengok saya bagi contoh. Saya bagi contoh, koma, dan saya bagi 3. At least 3 examples. The best is to give 3, A, B dan C. Ataupun A, B atau C. Dapat merehatkan minda pelajar. Pepatah Melayu ada mengatakan, badan cergas, otak cerdas. Perfect. That's all you need for a perenggan isi. Perenggan isi yang bagus, mesti ada point, mesti ada reasons, mesti ada example, mesti ada peribahasa. Kamu tulis 4 ayat, sudah cukup untuk UPSR. Saya tambah 5 ayat hari ini. Hanya sebagai contoh kerana saya letak hal ini. Saya nak tekankan hal ini sekali lagi kepada kamu. Okey, faham semua? Jadi, siapa yang sekarang kita masalah tahun 2021 ni, masalah kita 2020 ni ialah UPSR tak ada. Jadi pelajar akan terus masuk tingkatan 1. Dan PT3 tak ada. Pelajar akan terus masuk tingkatan 4. Banyak ibu bapa hari ini dia tanya saya, bolehkah anak darjah 6 tu boleh teruskan sukatan tingkatan 1. Mungkin agak berat, tapi kalau pelajar tu selalu rajin menonton video saya, faham semua macam ni, teknik-teknik saya ni boleh faham, kamu boleh go to the next level lah. No need to wait because anyway you're going straight to form 1. Okay, jadi siapa berminat ni, dapatkan pendrive saya, WhatsApp Cikgu Sugus, dapatkan pendrive ni. Nak yang darjah 6 pun boleh, nak terus pergi PT3 pun boleh, bergantung pada kemampuan, kebolehan anda. Kalau siapa faham semua teknik saya, cara saya mengajar, tak ada masalah, sebab teknik-teknik dalam ni lebih advance. Ini kena faham. Kalau ini boleh faham, ini boleh ikut lah, boleh ikut. Okey, jadi teruskan, cuba ni. Boleh tak cara ni, prep ni saya guna untuk karangan bahasa Inggeris? Can. Bahasa Tamil? Can. Bahasa Mandarin? Can. Any language. Even you talk to people, first you say point, then you back up with your reasons. You give examples so that they understand the actual scenario. And last, you give some nice words. Okay? So that's common. Everybody does that, right? Jadi, jangan lupa teknik prep. Mesti ada point, mesti ada reason, mesti ada example, mesti ada bahasa. Okay. Kelemahan kebanyakan pelajar saya nampak di sini ialah sampai di sini ialah huraian. Huraian dia lemah, dia tak tahu hurai. Jadi cuba tanya soalan. So antara soalan yang sangat-sangat penting ialah mengapa? Why you are saying what you are saying? Mengapa? Number 2, how to do this? How to solve this? Bagaimana? Dan number 3 ialah apakah kesannya? Okay, if you do this, what will happen? Itu saja cara untuk memikirkan isi satu perenggan isi yang elok. Okey, faham? Thank you. Ingat teknik prep ni ya, jangan lupa setiap kali tulis karangan. Dan ini adalah bahagian isi, perenggan isi, for your points only.